Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sama dengan saya dalam slot yang terakhir dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia Peringkat Islam SK Pusat Dungun bersempena dengan bulan penghayatan ataupun bulan Ihya Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tajuk yang saya ingin kongsikan pada slot yang terakhir ini ialah hidupkanlah malam raya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyatakan kepada kita bahawa ketahuilah sesungguhnya yustahabbu ihya'u lailatal idaini, disunatkan menghidupkan dua malam hari raya, iaitulah malam raya Al-Fitri dan juga malam raya Al-Adha. Dihidupkan malam raya tersebut dengan apa? Bizikrillah wassalati wa ghairihima minat ta'at, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan juga dengan salat dan selain daripada keduanya, daripada segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini berlaku kerana hadis yang datang yang menyatakan anjuran untuk menghidupkan dua malam raya tersebut. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal Eid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Iaitulah dengan maksud sesiapa yang menghidupkan dua malam raya, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati oleh hatinya, yawma tamutul qulub, pada hari hati-hati mati. Dan dinyatakan lagi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa ruya man qama lailatal idaini muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Iaitulah dengan maksud sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya kerana Allah, mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata, maka hatinya tidak akan mati pada saat matinya hati-hati manusia. Demikianlah apa yang datang dalam riwayat Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Namun sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tetapi menurut apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, selagi mana hadis itu tidak terlalu dhaif, maka kita boleh jadikannya sebagai panduan dan amalan dalam kehidupan kita sehari-harian, walaupun kita tidak boleh berhujah dengannya. Jadi jelas dalam hadis ini kita lihat di antara perkara yang dituntut dalam agama kita, terutamanya dalam ajaran mazhab kita Asy-Syafi'i, iaitulah kita disunatkan untuk menghidupkan malam raya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadar manakah masa yang perlu kita ruangkan, yang perlu kita isi, sehinggalah kita termasuk di kalangan mereka yang dianggap sebagai ahya, menghidupkan, ataupun qama, yang membangunkan kedua malam tersebut dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama menyatakan dianggap seseorang itu menghidupkan malam dua hari raya itu apabila dia menghidupkan sebahagian besar daripada waktu malam tersebut dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita dalam ibadah haji, ketika mana mabit di Muzdalifah, kita dianjurkan untuk mabit di Muzdalifah bermula daripada nisful lail, di pertengah malam, sehinggalah masuknya waktu subuh. Itu yang terbaik. Maknanya kalau ikut pandangan tersebut,
sebahagian besar daripada waktu malam itu hendaklah kita isi dengan melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Daripada sebagaimana disebutkan tadi, berzikir kepada Allah Ta'ala dengan menyebut kalimah-kalimah yang mengingatkan kita kepada Allah, dan juga menggunakan sembahyang, membaca Al-Quran dan seumpamanya yang termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada ulama yang menyatakan bahawa seseorang itu akan dikira menghidupkan malam 2 hari raya itu ialah dengan paling tidak dia melakukan sembahyang isyak secara berjemaah. Paling tidak dia melakukan sembahyang isyak berjemaah. Ini sebagaimana yang disebutkan antaranya dalam kitab Munil Muhtaj, yang mana dinyatakan cukup kita menghidupkan sa'ah, maknanya seketika, sebahagian kecil daripada waktu malam tersebut dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibn Abbas menyatakan memadai dengan bisalatil isya jama'atan, memadai dengan solat isyak berjemaah, wal azmi ala salati subhi jama'atan, dan memadai dengan apa dia, berazam untuk solat subuh berjemaah, wa doa fihima, dan berdoa pada kedua waktu tersebut. Jadi sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah dianggap sebagai ahya ataupun qama, menghidupkan ataupun membangunkan malam raya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, pada malam raya jangan kita cuai, jangan kita leka. Apa yang sering terjadi dalam masyarakat kita pada malam raya, disibukkan dengan mercung, disibukkan dengan televisyen, disibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kita melihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan apa yang dikemukakan hadis daripada Nabi SAW, sepatutnya mendidik kita, membawa kepada kita semua untuk menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya wabak coronavirus ini, kita lihat di tempat kita di masjid di surau, malam raya ni setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau, oleh kerana malam raya dah tidak ada sembahyang tarawih, tidak ada sembahyang witir berjemaah, mereka terus menghidupkan malam tersebut dengan melakukan sembahyang tasbih. Ini juga di antara perkara yang elok untuk kita sama-sama hidupkan pada malam raya, supaya mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, melihat apa yang Nabi sebut, fadilat kita menghidupkan malam raya ni cukup besar. Fadilatnya apa dia? Di mana Nabi SAW menyatakan kepada kita, lam yamut qalbu, hatinya tidak akan mati. Di antara benda yang paling penting dalam hidup kita, dalam diri kita ni, ialah hati kita. Hati kita ni satu perkara yang penting. Kita nak hati yang hidup dengan Allah. Kita nak hati yang disinari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni memainkan peranan yang penting. Hati yang sihat sahajalah yang akan membawa kepada kebahagiaan di hari akhirat nanti. Anak-anak, harta benda semua itu akan dapat memberi manfaat sekiranya hati kita ni hati yang sejahtera daripada segala penyakit. Kita sini dengar barangkali apa yang Allah Ta'ala sebutkan, apa yang disebutkan oleh khatib, terutamanya setengah-setengah masjid. Kalau dahulunya saya biasa mendengar ayat ini dibaca antaranya oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awam dalam khutbah yang kedua di Masjid Wasila. Dalam khutbah yang kedua pasti tuan aku baca peringatan supaya kita mengambil pedoman terhadap satu ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tidak lain dan tidak bukan hati yang hidup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita hidup dengan Allah?
Asasnya ikut hak Nabi ajar. Tinggal apa yang Nabi tegah. Kemudian antaranya kita lakukan amalan-amalan yang menjanjikan jika kita lakukannya hati kita tetap hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Menghidupkan malam raya ni. Menghidupkan malam raya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ni juga menggerunkan kita. Sebab Nabi sebut hati dia tidak akan mati yauma tamutul qulub, pada saat matinya hati-hati manusia. Di sini Nabi menunjukkan kepada kita bahawa di antara perkara yang akan terjadi dalam kehidupan manusia ini, akan tiba satu hari manusia hati-hati mereka ni mati. Matinya hati-hati manusia. Apa yang dimaksudkan dengan matinya hati manusia? Disebut di antara pandangan yang dikemukakan oleh ulama, iaitulah al-murad bi mautil qulub syaghafaha bi hubbid dunya. Maksudnya hatinya diselubungi oleh kecintaan kepada dunia. Sehingga apa dia? Dengan kecintaan terhadap dunia yang ada dalam hati itu, membawa dia tidak mempedulikan soal halal haram. Dia tidak mengambil peduli soal ketaatan, bekalan, ketakwaan, ibadat kepada Allah SWT. Melakukan maksiat suatu perkara biasa. Tidak suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud apa dia? Tamutul qulub. Yang ni perkara yang cukup menakutkan kita, cukup membimbangkan kita. Jadi kita tak mahu hati kita jadi begitu, hidupkan malam raya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun barangkali manusia di sekeliling kita ni hati telah mati, insya-Allah kita dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala tetap akan menghidupkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada pandangan-pandangan yang lain yang nyatakan maksud mati hati itu apa dia. Antaranya mati hati itu ialah dalam keadaan lam yamut qalbuhu, hati tidak mati itu, iaitulah hati lam yatahayyar qalbuh. Hati tidak bingung. Tidak bingung pada saat nazak. Ada orang pada saat nazak hati mereka mati. Tak tahu apa dia. Beritahu apa dia, panggil ke, ajar ke, tak dijawab. Tak disahut. Tak disahut apa yang diajarkan kepadanya. Orang kita kata bingung-bingung. Tak tahu apa satu. Tapi orang yang menghidupkan malam raya ni, janjinya insya-Allah pada saat nazak, pada saat duduk dalam kubur, pada saat pada hari kiamat, hati dia tidak hilang pedoman. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Di antara apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Apa yang penting sahabat-sahabat? Fadilat dia besar. Fadilat menghidupkan malam raya ni besar. Oleh kerana itu jangan sama-sama kita lepaskan peluang ini. Dengan kita menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan hadis yang kita ingin kongsi pada kali ini, iaitulah man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati pada saat matinya hati-hati manusia. Yang satu riwayat yang lain, man qama lailatal idaini lillahi muhtasiba. Siapa yang menghidupkan 2 malam raya kerana Allah, mencari pahala, lam yamut qalbuh, hati tidak akan mati, hina tamutul qulub, pada saat matinya hati-hati manusia. Baik, itu dia berkenaan dengan hadis yang kita nak kongsikan. Kemudian sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di kesempatan ini juga saya nak baca apa yang disebutkan, apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM, bagaimana kita nak menyambut hari raya dengan SOP PKPB ini. Baik, jadi yang pertamanya, pada malam raya itu kita sama-samalah bertakbir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita melakukan takbir raya. Takbir raya sunat bermula daripada waktu maghrib malam raya sehinggalah selesai solat sunat hari raya. Takbirnya sebagaimana yang telah kita maklum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sehinggalah ke akhirnya. Kemudian yang keduanya, sebagai pengetahuan kita bersama, zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini wajib ditunaikan sebelum mendirikan solat hari raya. Kemudian yang ketiga,
Kita nak sambut raya ni, kita disunatkan mandi. Bila mula masuk waktu mandi ni, sunat kita mandi, itulah di pertengah malam. Kalau tengah malam tu 12.30 ataupun pukul 1.30, kira baliklah tu. Jadi start daripada tengah malam tu sehinggalah apa dia? Sehinggalah kita nak menunaikan nak pergi menunaikan solat sunat Aidilfitri, maka sunat kita mandi. Sama ada kita ni boleh semayang ataupun tidak, sunat kita apa dia? Kita mandi sunat hari raya. Dengan kita berniat nawaitul ghusla li Aidilfitri sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya ni hari zinah. Sunat kita mandi, hari perhiasan. Kemudian yang keempat, kita pakailah pakaian yang terbaik. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Kalau tidak ada, afdal kita pakai baju yang warna putih. Kalau tidak, ambillah yang terbaik yang ada pada kita. Kemudian yang kelima, kita disunatkan makan sedikit sebelum kita menunaikan solat sunat hari raya. Kalau kita semayang di rumah pun, makanlah sikit sebelum kita sunat, kalau sebelum kita semayang sunat hari raya. Kemudian yang keenam, disunatkan kita menyebut ucapan tahniah dan boleh kita menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh salafus salih yang terdahulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka bertemu, mereka pun masing-masing baca doa ini, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kami dan amalan kamu. Kemudian yang ketujuh, solat hari raya. Boleh lihatlah keterangan yang disebutkan bagaimana kita nak solat sunat hari raya. Tak payah pun. Kalau dah ingat berapa kali takbir, semayang sunat macam biasa semayang duha tu. Cuma niat sahaja. Sahaja aku semayang sunat Aidilfitri makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau imam, imam lah. Baik. Itu paling common. Baik. Kemudian yang seterusnya. Yang seterusnya untuk ziarah raya. Untuk ziarah hari raya yang mana kita diberi kelonggaran untuk berhari raya pada hari yang pertama sahaja. Itu pun dengan kita mematuhi SOP-nya. Menjarakkan, antaranya menjarakkan kedudukan kita 1 meter paling tidak. Kalau dalam rumah tu kadang 20 orang sahaja. Itu di antaranya lah apa yang perlu kita lakukan. Dan yang terbaiknya kita elokkan untuk bahaya berkumpul secara beramai-ramai untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 dan seumpamanya. Kemudian sebenarnya kepada kebiasaan kita ziarah kubur, kita boleh buat dengan kita doa daripada jauh, dengan tahlil, dengan bacaan Yasin. InsyaAllah pahala sampai kepada mereka yang tersayang di kalangan keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, insyaAllah. Itulah sikit sebanyak yang sempat kita kongsi pada kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang. Dan saya mengambil kesempatan juga memohon banyak-banyak kemaafan sekiranya sepanjang perkongsian program Satu Hari Satu Hadis daripada malam pertama Ramadan sehinggalah sampai kepada edisi yang ke-30 ini saya melakukan kesilapan, kesalahan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Itu semua adalah kelemahan saya. Kemudian yang baik ambillah. Itu semua adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.